Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada penaung RS, Ibu Dia Abang Hisham dan kepada semua yang bersama-sama dalam sesi pagi ni. Terujakan kita. Jadi sambung topik. Dah boleh menjual, dah rasa seronok guna barang. Macam mana nak lebih mengembangkan perniagaan ni? Langkah seterusnya adalah penajaan. Ini adalah step yang sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab kita buat perniagaan MBA bukan perniagaan juru jual. Jual-jual, belilah, bukan kawan-kawan. Jadi pertamanya saya ucapkan tahniah kepada anda semua, terutama yang baru, first time datang. Hari ini ramai first time. Terima kasih kerana anda menerima undangan kami. Yang dah berkali datang, lagilah kami ucapkan terima kasih. Anda hebat. Dia akan nak share screen sebentar. Puaskan kuasa tu. Orang Johor ni kononnya. Kan? Siapa kenal Johor, dia sentiasa nak mengembangkan kuasanya. Tapi kita kat sini buat MBA, untuk ABO semua, luaskanlah kuasa jaringanmu. Kenapa? Dengan kuasa jaringan yang luas, maka bisnes anda akan terus berkembang dan berkembang, tak boleh stop. Inilah di antara keunikan perniagaan MBA, di mana dikatakan tak ada shilling. Cuma tak ada shilling tu, income anda tak boleh dibaca. Janji dan syaratnya apa? Mestilah anda luaskan kuasa jaringan. Apa kuasa jaringan ni? Tak faham lah. Okay, seterusnya. Ni dia. Okay. Jadi kita sebagai ABO ada di sini beberapa sahabat kita baru daftar semalam. Ahlan. Baru join terus datang kelas. Jadi kat sini bermula daripada seorang, anda bercerita, keluarga anda, networking anda jadi seperti ini. Jadi bayangkan, kenapa dibayangkan seperti ini? Kerana setiap orang yang ada kat sini mempunyai potensi diri yang tersendiri, yang tidak boleh disekat. Tahap pemahaman orang juga tidak sama. Impian seseorang juga tidak sama. Jadi penting sangat mempunyai jaringan yang luas seperti ini. Jadi seterusnya. Okay. Macam mana nak buat perniagaan ni kan? Jadi antara konsep yang paling penting adalah dalam bisnes kita adalah kasih orang nampak, kasih orang tahu yang kita sekarang ni menjalankan perniagaan MBA. Nak buat bisnes tapi sunyi-sunyi je, tak nak kasih orang tahu. Macam mana orang nak tahu? Betul tak? Jadi kaedahnya kasih orang tahu yang sekarang ni anda sedang menjalankan perniagaan MBA. Antara yang boleh ditunjukkan apa dia? Tunjukkanlah dekat media sosial, aktiviti anda, barang yang anda dah guna. Tunjuk je lah, hantar kat status. Kan? Bukan tak bagus ke tunjuk-tunjuk ni? Kalau kita tunjuk yang bagus kan bagus. Kita nak jadi baik dan ajak orang lain jadi baik. Itulah dia perniagaan MBA. Jadi pakai barangan MBA macam yang Umi ceritakan tadi, bagus tak? Pakai artistry, alhamdulillah kulit muka nampak muda aje lah. Makan Nutrilite nampak sihat, bertenaga. Walaupun bulan Ramadan tak mengeluh pun kita. Kasih orang nampak. Tunjuk kat media sosial. Jadi bila orang tengok, orang suka lah. Macam bagus lah. Kak Zaili tu dulu tak sihat. Masa sekolah dulu, Umi Farida adalah guru saya dulu masa sekolah. Berumur daripada umur 13 tahun. Sekarang bayangkan dah berpuluh-puluh tahun. Jadi bila orang nampak, dulu tak sihat lah Zaili tu, sekarang dia lebih sihat. Orang pun sukalah nak tahu. Betul tak? Bila orang nampak, orang suka nak tahu. Secara tak sengaja dia nampak status kita, dia pun PM. Zai nampak sihat lah sekarang, orang dah mula suka. Kita sukakan orang. Macam nak sukakan orang? Menyantuni mereka. Bila hantar status, kita PM dia semula sembang-sembang kasih orang suka. Bila orang dah suka, kalau berdekatan contohnya boleh kasih orang rasa. Contoh kita dah pakai foundation artistry tu memang best, kulit nampak cantik, nampak kemas. Kasih orang rasa. Bila orang rasa cuba, memang best lah, dia lebih percaya. Betul lah, kalau tengok dekat online mungkin gambar tu di filter-filter, tapi kalau offline dia tak boleh filter-filter. Itu memang real. Betul tak? Siapa setuju? Jadi kasih orang suka, kasih orang rasa, dia lebih percaya. Maknanya kita ni bukan bohong-bohong. Kita bukan juru jual kawan-kawan, tetapi kita bercerita dari hati. Jadi bila orang suka, nampak tertarik, secara tak sengaja orang nak terbeli. Kita suruh dia beli tak? Tak payah suruh.
dia nampak apa yang kita gunakan bagus kan, dan kita kasih dia rasa dia pun suka, berkesan lah, memang dia terbeli. Kesan terbeli tadi, apanya? Kita pun terjual lah. Bukan kita paksa. Ada setengah orang berniaga, belilah. Tapi sebenarnya perniagaan MBA tak perlu buat seperti itu. Kita hanya beri peluang sahaja, tak ada paksaan. Itulah dia di antara konsep perjalanan perniagaan MBA. Bermula seorang nampak kat status. Kalau kita hantar kat status, bukan seorang yang nampak, ramai yang nampak. Anda nampak tak kat situ konsepnya? Jadi seterusnya, inilah the basic konsep dalam perniagaan kita. Dia ada sale menjual. Okay, dah lepas dah konsep menjual. Kita cerita-cerita, orang suka, orang tertarik, dia nak cuba. Dia pun terbeli. Kita pun terjual. Lepas tak yang pertama? Settle kerja yang pertama. Okay. Yang kedua, sekarang ni kita nak mengembangkan perniagaan ni. Kalau setakat jual-jual aja, kalau kita tak jual, kita tak hantar kat status, orang tak nampak. Betul tak? Macam mana nak supaya kita tidur pun boleh generate duit. Kita rehat pun boleh generate duit. Yang paling uniknya, kita dalam kubur pun bisnes terus berkembang. Siapa nak? Jadi kalau anda nak, anda kena lakukan step yang kedua, iaitu sponsoring ataupun penajaan. Ini adalah konsep perniagaan kita, iaitu 624. Mesti ada jualan 600 PV, ada pelanggan. Kalau tak ada pelanggan, bukan nama menjual kawan-kawannya. Tapi ingat, kita tak paksa orang beli, kita hanya tunjuk-tunjuk, sharing-sharing sahaja. Dan seterusnya adalah 4 ABO, 4 rakan bisnes. Itu yang paling-paling penting lagi. Nak ceritanya buat perniagaan ni bukan buat sendiri-sendiri, bukan sendiri dapat, sendiri suka. Tapi adalah lebih baik kalau orang lain dapat macam kita dapat. Kita beramal jariah. Kita nak kasih orang sedekah duit, kita tak mampu nak kasih hari-hari. Kan? Betul tak? Ketika kita tertidur, kita tak buat. Kita tak boleh kasih. Alamak, terlepas dah tadi tabung depan kita lalu. Contoh, dah terlepas. Jadi banyak terlepasnya. Tetapi kalau kita ada tim, itu dikatakan 4 ABO, ada rakan bisnes, maknanya kita membina perniagaan dalam kumpulan, insya-Allah anda tak terlepas. Tengok apa tu sponsoring. Contoh, anda seorang-seorang buat perniagaan MBA. Satu hari anda target 4 jam. Dan satu hari ada 24 jam, luangkan masa untuk buat perniagaan ni. Buat bisnes. Curi-curilah masa, luangkan masa. Jadi kalau anda seorang-seorang buat 4 jam, bayangkan anda ada 4 orang rakan bisnes ni. Yang anda taja tadi ni, 4 orang yang anda taja, 4 orang rakan bisnes, dia pun buat juga 4 jam. Setiap orang buat 4 jam juga. Maksudnya berapa dah? Total dah 16 jam. Itu tim anda. Bila anda buat dengan 4 orang dah 16 jam, campur anda sendiri 4 jam, 20 jam. Kawan-kawan, satu hari anda dah bekerja seolah-olahnya 20 jam. Mampu tak kita? Ada orang mampu kerja, satu hari dia boleh buat 20 jam. 2 hari tahan. Tapi nak buat hari-hari sanggup tak? Tak sanggup. Dia akan, badan kita akan rosak dan penat. Kan kalau kita nak buat kerja berjam-jam satu hari tak cukup rehat, tak mampu. Tapi dengan adanya penajaan, kita bekerja dalam networking, kita boleh kerja satu hari 20 jam, setiap hari 20 jam. Nampak tak? Itulah konsep penajaan. Okey. Step seterusnya. Ni. Okey. Tip menjual. Contoh contoh. Nak naikkan harga, boleh tak kita nak naikkan harga bila kita buat berjualan ni? Kita dah seronok buat jalan, harga produk tak boleh dinaikkan ya kawan-kawan, kerana apa? Harganya telah ditetapkan. Jadi kalau orang kata mahal lah, sama je, harga ABO dan APC sama, kecuali harga customer lain sikit. Kat sini. Dia ada 3 harga, ABO, APC dan customer. Jadi ini harga kita memang dah tetap dah. Kalau kita nak kurangkan tak apa, kita boleh lebihkan tak boleh. Jadi seronok buat perniagaan MBA ni, anda tak susah. Kalau orang kata mahal tak? Mahal lah, memang harganya lah yang telah ditetapkan oleh MBA. Tapi kalau nak harga yang istimewa boleh juga. Daftarlah sebagai APC, MBA Privilege Customer, pelanggan istimewa MBA. Kalau nak harga yang lebih istimewa yang boleh menjana income, boleh juga daftar sebagai rakan bisnes ABO. Okey, seterusnya, boleh tak nak tingkatkan bilangan pelanggan? Macam mana cara nak tingkatkan bilangan pelanggan? Ini sangat-sangat penting, iaitu kemaskinikan name list, database ABO dan APC anda.
Sediakan kontak name list setiap hari. Macam caranya dengan bersilaturahim. Seronok tak? Kawan-kawan semua dalam meeting kita pagi ni ada 21 orang. Kita tak kenal semua kan? Bukan anda, akak pun sama. Kami tak pernah jumpa pun semua ni. Kami jumpa secara maya. Tapi disebabkan kita faham konsep silaturahim, teruskanlah bersilaturahim dengan apa cara sekalipun. Dan hari ini sangat mudah secara maya kita boleh bersilaturahim. Calling, mesej-mesej, WhatsApp kita dah mula bersilaturahim, menyantuni sahabat-sahabat kita. Banyak kita menyantuni orang, rezeki kita akan bertambah. Inilah salah satu keunikan lagi. Tingkatkan bilangan pelanggan. Jadi seterusnya apa? Tingkatkan kekerapan pembelian pelanggan. Mula-mula dia beli satu kotak barangan kan. Lama-lama lepas tu bila masing-masing contoh yang berlaku tingkatkan kekerapan pembelian pelanggan. Dulu Abang Syam daftar MW ni masa bujang. Dia pakai satu ubat gigi je. Itu pun setahun baru habis. Tapi nak ceritanya, hidup kita kan berkembang kan, berumah tangga daripada seorang jadi dua. Jadi bila dah dua orang pakai, kurang sikit lah. Daripada 1 tahun, tinggallah 6 bulan dah habis. Bila berumah tangga ada anak seorang dan seorang kan. Jadi hari ni kami ada 6 orang anak. Bayangkan. Jadi tak cukup lagi pakai satu. Banyak kan. Sebab kalau kat rumah ada 4 bilik air, ada 4 kotak ubat gigi. Nampak tak? Jadi makin ramai orang, makin banyak kegunaan barangan, makin banyak memerlukan barangan, kekerapan pembelian tu semakin meningkat. Ini konsep semua ni adalah dengannya ada kita saling menyantuni kita punya pelanggan. Kena tingkatkan kita punya bilangan pelanggan. Tapi sampai bila kita nak menjual-jual? Sebab tu ulang sekali lagi kita mesti buat ni. Database. Siapa yang kat sini belum lagi sediakan senarai nama, buat senarai nama. Dengan siapa lagi nak share? Dengan siapa lagi nak share? Buat. Tengok dekat handphone masing-masing. Tengok handphone masing-masing. Ada berapa nama-nama kat situ? Dah santuni ke belum? Cubalah santuni. Mereka mungkin tak tahu lagi yang tentang barangan MD. Ramai lagi yang belum tahu tentang barangan MD. Jadi kalau anda tak beritahu, mereka tidak tahu. Atau kalau anda lambat beritahu, mereka join dengan orang lain. Siapa rugi? Tak nak rugi kan? Lakukan segera. Jadi pastikan ambil info-info, hantarkan kat status. Sekurang-kurang semua orang yang ada nombor telefon anda nampak status anda. Yes, sediakan senarai nama. Okey. Database tu apa? Ialah dengan bersilaturahim. Bagus tak bersilaturahim? Bagus tak? Cuba tengok sini ayat Quran ni. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini sangat menggalak-galakkan kita supaya berkenal-kenalan. Bersilaturahim. Bagus tak? Ketika menjalankan perniagaan MD, bila anda faham konsepnya, kita ni adalah menyampaikan benda yang baik, ajak orang buat baik, luaskan lagi silaturahim, anda tidak akan rasa down pun. Walaupun orang reject anda. Alah nak jual-jual lah. Tak, anda tak. Selagi bila mana anda faham. Seronok tak bersilaturahim? Siapa kata seronok boleh tandakan, boleh pegang dada masing-masing. Ya, saya suka bersilaturahim. Okay, anda nampak kat sini seterusnya. Apa best dan keunikannya lagi perniagaan MB ni? Kalau anda semua dah lihat katalog produk, anda mesti tahu bahawa barangan MB tu semuanya diperlukan oleh sesiapa yang bernama manusia. Yang namanya insan memang akan memerlukan semua barangan yang ada dalam katalog MB tu. Kalau anda tengok kat sini rutin harian kita daripada celik waktu pagi. Seawal pagi kita bangun, paling tidak mesti kita ambil ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, sampailah. Ada 10 tu, 10 barangan yang biasanya dipakai dalam masa 3 jam, itu pun kalau belanja sebulan dan mencecah RM200. Nampak tak kawan-kawan? Ada ke yang miss pakai ubat gigi? Tak ada kan? Berus gigi, sabun mandi, shampoo, pencuci muka, tak ada. Makin besar, makin berusia, makin banyak barang keperluannya. Ini diambil anggaran RM200 satu bulan. Belum lagi masuk kerja dapur pula, 7.30 nak masuk dapur. Macam-macam kerja kita kat dapur nak buat. Itu yang tadi, nak periuk lah, nak iron lah, nak vacuum, sabun basuh pinggan dan macam-macam lagi. Anda bayangkan dalam masa 24 jam di rumah tu, benda-benda yang anda gunakan dah boleh menjana income.
Yang mana sebelum ni anda berbelanja di pasar raya, pasar raya dapat. Cakap apa? Thank you, come again. Thank you, come again. Tapi dalam Amway, apa dia beri? Dia beri kita banyak package ganjaran. Nampak networking ni? Bila anda start bercerita dengan siapa? Kat sini ganjaran kalau anda lihat bila anda bercerita-cerita seorang gunakan sebulan RM200. Apa akan berlaku? Seorang bercerita dengan seorang lagi. Seorang bercerita dengan seorang lagi. Gandaan dia daripada 2 naik 4, naik 8, 16. Bila mana setiap orang bercerita seorang. Dan dia akan mencecah kepada 1,000 orang dalam masa 1 bulan yang berbelanja lebih kurang 200 saja. Jadi anggaran pendapatan di sini anda lihat boleh mencecah sampai sebulan 43,000. Kalau tak capailah 43,000, separuh je yang guna. Daripada 1,000 orang ni separuh je yang beli. Kan? Cecah RM21,000. Tak sampai separuh lah, suku je yang guna. Cecah pendapatan RM10,000. Semua ni anda akan dapat bila mana anda menggunakan barangan dan anda bercerita-cerita. Bercerita dari hati. Kerana apa saya tekankan bercerita daripada hati? Kerana kalau bercerita daripada konsep menjual, anda akan jadi juru jual, anda akan seperti memaksa orang membeli. Tetapi bila anda sendiri pakai, anda just sharing, anda punya aktiviti harian, lifestyle anda, kan anda makan protein body key. Memang setiap pagi sarapan kami protein body key. Sahur setiap pagi kami makan protein body key saja, tak makan lain. Kesannya apa? Kami sihat, cergas, satu keluarga. Jadi kami ceritakan, kami tunjukkan pada orang lain dan orang suka nak ikut. Ikutlah. Kami tak halang, malah kami galakkan. Anda nampak tak potensi itu? Jadi dengan siapa nak cerita ni? Nak najis pada siapa ni? Bermula daripada 3K ni. Ceritalah. Kan kita semua ada keluarga. Tak ada orang lahir tiba-tiba. Tak ada orang keluar daripada pokok pisang kan kawan-kawan. Kita ada ibu ayah, ada adik-beradik. Betul tak? Start bercerita dengan adik-beradik. Dengan keluarga mentua. Saudara terdekat, saudara mara sebelah pasangan, keluarga angkat. Kat tu orang suka ramai keluarga angkat. Nampak tak? Itu daripada keluarga je. Bercerita-cerita. Dan seterusnya dengan kawan rapat. Kawan rapat masa bila? Masa kita sekolah tadika dulu. Kontak balik. Kan? Suka tak reunion-reunion? Orang suka kan? Tapi kalau kita tidak ada satu objektif, kita cerita yang lara-lara. Tapi kalau kita ada satu objektif yang jelas, kita ajak orang jadi, kita nak jadi baik, ajak orang jadi baik. Lebih jelas. Jadi kawan kat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti. Wah, ramai tu. Bukan sikit. Jadi seterusnya mana lagi? Dah habis zaman sekolah kawan-kawan kita ada kenalan. Kan? Sekarang tengok kat jiran setaman kita, sekampung. Kan? Tim riadah. Kami suka pasal tim riadah ni. Sebab apa? Kami buat aktiviti. Siapa suka nampak kat status kami? Akak dekat Facebook ke, dekat WhatsApp. Memang kami suka buat hiking. Bila kami buat hiking, kami berjalan-jalan. Wah, jumpa orang umur 80 tahun boleh banyak hiking. Dia memberi inspirasi pada kami. Kalau dia boleh, aku pun boleh. Kan? Kalau umur akak ni baru 47, maksudnya ada usia lebih kurang lagi 30 tahun. Boleh ke jadi macam dia? Nah, jadi macam dia lebih sihat dan bertenaga, kena usahakan dari sekarang. Nampak? Kita just sembang-sembang. Persatuan, PIBG, kat sekolah, pergi sekolah anak-anak. Ceritakan. Anak kita pergi sekolah, dia nak berkawan dengan orang yang bagus-bagus juga kan, yang sihat. Jadi, bila kita dapat barangan yang bagus, kita ceritakan dengan parent. Kalau anak kita sihat, kawan-kawan anak kita pun sihat. Apa lagi? Banyak ni. Servis, tempat kita beli ikan selalu, tempat potong rambut, tempat kita punya tuan jahit, macam-macam. Betul tak? Kita akan sentiasa bertemu dengan dia. Jadi guru sekolah anak, siapa-siapa. 3K ni sangat luas. Setuju tak? Kalau anda senaraikan semua daripada 3K ni, anda ada ribuan prospek. Ribuan insan yang anda patut santuni. Ingat, bila kita menyantuni ramai orang, rezeki kita datang daripada banyak aspek, banyak arah. Tak boleh sekat. Dan kalau kita ramai kawan, kita panjang umur, kita lebih gembira, kita lebih ceria, betul tak? Jadi itulah konsep penajaan. Jadi seterusnya, macam mana nak taja ni? Buka phone anda. Phone book anda. Catat, tengok semua dalam phone anda. Siapa lagi yang belum anda hubungi, siapa yang anda belum kontak. Tuliskan nama mengikut kategori prospek. Anda tuliskanlah. Okey, sekarang ni nak
sekarang suka nak cerita pasal kecantikan lah. Siapa yang saya nak cerita pasal kecantikan yang contohnya, kategori yang suka nak cantik. Oh, saya punya prospek ni daripada yang umur dia 60 ke atas, boleh juga. Anak yang daripada umur 30-an, sekarang umur 30-an ni sekadar mencari kerja. Kan, kerja apa yang bagus. Kita cadangkan dia buat perniagaan MD. Kita klasifikasikan mereka. Dan seterusnya, apa langkah yang kita buat tadi? Kita hubung. Siapa yang telah kita senaraikan nama-nama tadi tu, anda dah senaraikan nama mereka, anda kena hubungi dan bersilaturahim. Jadi bila anda berhubung dan bersilaturahim, apa nak tanya, apa nak mulakan cerita ni? Ingat, jangan cerita lama-lama sangat. Cerita yang seringkas mungkin. Tanya khabar, tanya pasal kerja dia, tanya perkembangan keluarga dia, kan? Mungkin tanya perkembangan, tanya kerja, hobi dia, dan boleh prospek dia. Cadangkan dia dengan. Paling penting kalau kita bertanya juga, kalau kita rapat, mungkin juga boleh tanya berkenaan dengan ekonomi. Tapi yang cerita untuk anda semua dalam keadaan sekarang ni, ramai orang mencari-cari peluang perniagaan. Dan orang mencari-cari peluang perniagaan yang mana modalnya kecil tapi ganjarannya berganda-ganda. Jadi rugi sangat kalau tak bercerita. Orang bukan tak nak, tapi orang belum tahu. Belum tahu. Jadi buat ni sekarang. Tuliskan saranan nama, klasifikasikan prospek anda dan siapa yang dah tulis saranan nama, berhubunglah dengan mereka. Jangan rasa berat, jangan rasa tertekan kerana apa, kita nak kasih yang baik untuk mereka. Bersilaturahimlah kerana apa? Bersilaturahim tu menjadikan kita ni lebih bersyukur. Buat macam gini. Kan? Tuliskan nama, nombor telefon, lokasi. Kat mana dia berada. Kalau akak kat Tambang, kat mana jumpa dia. Oh, tadi pergi hiking, jumpa kat hiking. Tulis kat hiking. Kat situ. Supaya senang nak dihubungi. Okay. Buat senarai nama. Kalau anda tak buat senarai nama, nanti anda rasa apa? Ramai tapi tak ramai rupanya. Macam ramai tapi bila tulis-tulis tak ramai. Jadi bila kita tulis baru jelas siapa dengan siapa kita nak berhubung. Okey, ini antara usaha yang perlu dibuat. Telefon, kena call. Macam mana cara, ini apa yang akak buat. Apa yang akak sharekan, apa yang akak buat. Iaitu bila call orang, kan, buat maksimum 5 kali nada dering je. Jangan banyak-banyak. Sebab kadang-kadang kita takut kan nak call orang. Betul tak? Siapa setuju? Dah lama dah kat cerita. Telefonlah orang. Tapi takutlah kak, takut. Orang tak makan anda lah. Tak ada orang makan kita. Betul tak? Anda telefon orang, jatuh ke hidung anda? Tak jatuh pun. Anda tetap cantik, tetap anggun. Telefon je. Ya, beranikan diri. 5 kali nada ring, kalau anda tak cukup berani, letak. Telefon lagi 5 kali nada ring, letak. Kan? Lepas tu, telefon seorang 5 kali nada ring tak angkat. Anda telefon next. Seberapa ramai yang anda boleh telefon. Tujuannya apa? Bukan untuk orang tetapi untuk diri anda lebih berani. Anda nak bersilaturahim, anda nak berkasih sayang, anda nak sampaikan yang baik-baik. Itu tujuan pengajar. Anda berhubung dengan dia. Bukan nak ambil duit orang kawan-kawan, tidak. Kita tak akan ambil duit orang. Sebab tu daripada awal ingat tadi, marketing kita adalah kita nak bersilaturahim, nak kasih orang suka, nak kasih orang gembira, nak kasih orang yang baik-baik. Lepas tu bila anda call, jangan lama-lama sangat. Anggarkan dalam 3 minit ke 5 minit cukup. Nanti lepas tu, nanti kita call balik kak. Contoh macam itu. Tanya khabar, buat apa sekarang. Tanya pernah tak guna barangan Amway. Kenapa kita boleh terus tanya dia pernah tak guna barangan Amway? Mungkin yang anda call tadi orang yang dah tengok status anda. Dia dah tengok dah yang anda post produk tadi kan. Jadi dia nampaklah barangan Amway yang anda post kan. Jadi anda boleh terus tanya dengan dia. Anda dah guna ke barangan ni? Tengok respon dia. Kalau dia okey. Kalau dia tak okey pun tak apa. Jangan risau. Jadi jelas tak itu yang dikatakan dengan penajaan. Dah faham kan tentang penajaan? Dah faham tentang senarai nama pun dah siap? Jadi ini yang anda kena buat. Jadi langkahnya apa? Anda perlu buat. Anda hanya perlu buat, cubalah call 20 nama setiap hari. Angkat tak angkat, jangan kira. Yang penting anda call. Call je. Hello, Assalamualaikum. Abang Syam ke tu? Abang Syam sihat ke? Kan? Abang tengah apa sekarang? Kan? Kata, abang tengah kerja lah ni. Okey, kita apa bang? Bila free nanti saya akan call abang semula. Contoh. Kan? Dila dah lama lah tak cakap dengan Dila. Kan? Ingat lagi tak akak? Siapa Ni Kak Zaili yang kita jumpa masa hiking hari tu. Dia ingat tak ingat kan? Kalau dia lambat sangat jawab,
Oh tak apa, nanti akak send gambar yang kita akak ambil dengan you hari tu. Nampak tak? Just sembang-sembang aja. Kawan-kawan, kita bukan nak paksa orang membeli barang kita. Tidak. Tapi kita nak kasih orang yang baik-baik. Ya, cuba buat. Call setiap hari 20 nama. Angkat tak angkat, jangan kira. Okey, apa yang berlaku bila anda buat sponsoring? Bila anda buat call 20 nama setiap hari tadi, anda bayangkan ni step yang pertama anda buat kan? Tadi kalau anda call orang, anda limitkanlah satu hari tu anda buat dalam 4 jam lah business call. Memang anda setkan. Best tak? Orang lain bekerja 8 jam, 10 jam tau. Kalau yang berniaga bulan Ramadan ni lebih 20 jam kata dia berniaga. Kita buat perniagaan ni just calling, bersilaturahim. Cuba buat 4 jam business call. Dan satu orang limitkan 3 minit. 3 minit. Kalau boleh, kalau lebih pun tak apa. Kita anggarkan saja kan. Kalau satu orang 3 minit kali dengan 20 orang yang anda callkan tadi, maknanya anda dapat 1 jam. 1 jam. 1 jam anda dapat 20 orang. Jadi kalau kalikan dengan 4 jam, anda boleh call 80 orang sehari. Kalau tadi akak kata 20 orang, sebenarnya kalau anda buat seperti ni, anda dapat 80 orang sehari. Cuba buat. Jadi anda bayangkan, kalau satu hari 20 orang, anda bekerja, ambil kerja 20 hari je. Kita tak nak kerja 30 hari, kerja 20 hari. 20 hari, 20 nama satu hari, kali dengan 20 hari, dapat 400 orang satu bulan. Dapat 400 orang satu bulan. Okey. Jadi, bayangkan kat sini, jadi seterusnya step yang kedua bila ada 4 ABO. Ada 4 ABO, tadi kan akak kata menaja 4 orang kan. 4 orang follow macam mana anda buat. Bila 4 orang tu pun sama juga. Buat macam anda 4 jam sehari. Ada 4 ABO buat yang sama. Maksudnya dah 16 jam dah ABO anda yang 4 orang buat. 16 jam. Jadi 16 jam berapa orang yang dia dapat bila 4 orang ABO. Seorang telefon 80 orang. Kan? Call aja, angkat tak angkat jangan kira. Anda buat baru anda tahu. Oh sebenarnya senanglah Kak Zaili nak dapatkan 20 orang tu, ramai yang tak angkat. Memang betul. Sebab tu buatlah, anda buat anda rasa seronok. Jadi bila ada 4 ABO anda pun buat yang sama, setiap orang buat 80 call, ada 320 orang yang anda dah, ABO anda dah call. Jadi bila termasuk dengan diri anda sendiri, kan anda sendiri buat 80 orang, nama yang anda call, ABO anda 320 orang, maksudnya satu hari tu dah ada apa? Satu bulan tu dah ada 400 orang yang anda call. Banyak tak? Banyak sangat. Banyak sangat. Jadi kalau daripada ramai-ramai yang anda call tadi ni sebenarnya 10 orang, kalau tadi anda buat 400 orang sebulan anda sendiri buat, 10% dia yang nak join jadi member, dapatlah kat situ 4 orang ABO. Nampak tak? Dapatlah 4 orang ABO. Daripada 4 ABO tadi, dia follow juga macam mana anda buat, jadilah kat sini hasilnya seperti ini. Jadi seterusnya pada anda semua, kan bila anda dah menaja orang, pastikan ingatkan nombor ABO anda. Ingat nombor ABO anda. Dapat semua orang sebagai ABO, anda mesti tahu anda punya nombor ABO. Bila anda berdaftar sebagai ABO, anda boleh daftarkan APC dan juga ABO. Tapi bila anda berdaftar sebagai APC, anda hanya boleh mengguna barangan sahaja. Semua yang hadir lab pagi ni, saya yakin anda semua sedang memanage perniagaan. Maksudnya anda boleh menaja APC pada orang yang nak pakai barang sahaja, dan anda boleh menaja ABO bagi orang yang nak buat perniagaan. Jadi nampak tak kesannya apa? Tengok begini, bila anda buat seorang-seorang hanya jual pada 20 orang pelanggan saja, anda hanya dapat pendapatan lebih kurang RM200. Kalau anda hanya menjual sendiri-sendiri ni, semua keliling anda ni adalah APC anda, pelanggan istimewa anda. Kan? Tak ada lagi rakan bisnes. Anda dapat anggaran RM200. Tetapi bila anda dah mula buat perniagaan, anda ada rakan bisnes, ada 4 orang yang buat sama seperti anda, pendapatan anda melonjak kepada RM1,300. Nampak tak? Tapi paling best lagi bila mana berkembang melalui duplicate.
anda punya ABO tadi dah tiru macam mana anda buat sepenuhnya, pendapatan anda mencecah hampir RM8,000. Okey kawan-kawan, inilah dia konsep penajaan di mana penting sangat bercerita-cerita. Jadi kat situ pendapatan anda berganda dan berganda, tidak ada limitnya. Setakat ni aja ke? Oh tidak. Dia akan terus bertambah dan bertambah. Jadi saya rasa ni saja perkongsian saya berkenaan dengan penajaan. Mudah-mudahan anda jelas. Masa penting sangat tak menaja.